Korang, jom kita pergi tengok nak tak? Siapa pula lah yang tengah menyanyi tengah-tengah malam macam ni ya? Yalah Kima, aku tak berani lah. Tak nak lah Kima, tak payahlah tak payahlah. Jomlah kita balik Kima. Jomlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Okey, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah-kisah seram ni kan. Okey, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okay guys, untuk kisah yang pertama ni tadi KSM terlupa pula nak cakap kisah apa kita nak ceritakan ni. Okay, untuk kisah yang pertama ni tajuk dia 7 Puteri. Jadinya kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah sebenar yang kakak saya alami. Okey, saya start dengan sedikit pengenalan pasal keluarga saya ni. Arwah ayah saya ni pernah belajar tentang ilmu gaib. Ilmu alam-alam gaib ni, alam sebelah punya ilmu. Dan bagi saya, ayah saya inilah seorang yang sangat-sangat berani. Dan arwah mak saya pula kadang-kadang katanya dia boleh rasa kehadiran entiti-entiti yang tertentu lah. Jadinya kami adik-beradik ni tak adalah orang kata apa-apa keistimewaan ke, orang kata boleh terbang ke, tak boleh. Kita orang adik-beradik ni biasa je. Cuma biasalah, kami pernah melalui hal-hal mistik ni. Dan kakak saya ni adalah salah seorang yang paling kuat sekali terkena dengan gangguan-gangguan ni. Sebabnya dia ni paling lemah semangat sekali antara kami semua. Baiklah, peristiwa ni berlaku masa kakak saya ni. Okey, kakak saya ni nama dia Ira. Kakak saya Ira ni join satu kamp perkhemahan anjuran sekolah dia dululah. Dan tak salah saya, waktu tu umur dia baru berusia dalam 17 tahun lah. Jadinya pagi itulah diorang pun berangkatlah ke satu tempat rekreasi, iaitu latar. Dan biasanya latar dekat tempat saya ni memang jenis terperuk ke dalam hutan sikit. So, pagi tu bila diorang semua dah pergi apa semua, bila diorang dah sampai dekat latar ni, diorang pun buatlah apa yang patut. Pasang kemah lah, taklimat lah, macam-macam lagi lah. Biasalah, perkara-perkara biasa orang buat waktu camping kan. Dan saya lupa nak beritahu lah, sebenarnya arwah ayah saya ni tak berapa nak sangat orang kata suka kakak saya ni pergi camping ni. Tapi kakak saya ni berkeras juga nak pergi. Waktu tu ialah kan dah form 5, nak habis sekolah waktu tu. Sebab jiwa remaja kakak saya ni konon-konon nak join kawan-kawan diorang ni lah untuk kali terakhir sebelum diorang habis belajar. Jadinya nak tak nak lah, anak perempuan kan. Ayah ni pun makin lama-lama kena pujuk macam tu. Lembutlah hati dia. Jadinya ayah saya pun izinkanlah kakak saya ni untuk pergi berkemah tu. Sebelum kakak saya dia dapat kebenaran tu, macam-macam ayah saya cakap, itu ini macam-macam lah dipesan oleh ayah saya pada kakak saya ni. Dia bagi tips lah sebelum masuk hutan macam mana. Antara tips-tips yang saya ingat lah, yang saya dengar, bawa saya bagi pada kakak saya, kata dia, baca bismillah, bagi salam, jangan lupa
Dan jangan sebarangan tegur apa-apa. Jangan ambil apa-apa yang kita jumpa dalam hutan tu nanti. Sebabnya, kenapa yang ayah saya risau ni sangat? Sebabnya dulu kakak saya ni pernah, orang kata masuk hutan juga. Sebelum ni pernah juga pergi camping. Kakak saya ni boleh ambil satu batu tu. Batu tu cantik sebenarnya tau. Dia macam batu permata cincin gitu. Dan dia bawa balik batu tu. Bawa balik ke rumah pula tu kan. Bila dah bawa balik macam tu, habis. Balik rumah je dia dah kena macam gangguan tau. Badan kakak saya ni habis. Gatal-gatal macam kena penyakit kulit macam tu. Memang teruk lah, habis merah daripada muka sampai ke kaki habis. Dan memang kesian tengok kakak saya waktu tu. Sebab dia menangis. Sebab dia kata tak selesa sangat-sangat sebab terlalu gatal. Lagi pelik, bila penyakit tu kena dekat badan kakak saya ni secara berpasangan tau. Maksudnya tu macam ni tau lebih kurang. Kalau terkena dekat kaki kiri, nanti kaki kiri tu dah baik, baru nak baik, dia akan pindah pula kat kaki sebelah kanan. Dan kalau kena dekat tangan pula, tangan kanan, dia akan pindah. Lepas tu nanti dia nak baik tangan tu, dia pergi pindah kat tangan sebelah kiri pula. Macam tu lah seterusnya. Tapi sekarang ni dah macam sembuh lah, orang kata penyakit tu. Sebab masa tu arwah ayah saya ni berusaha lah, bertungkus lumus pergi ke sana berubat untuk ke sini apa semua kan. Dan last cara dia macam mana? Senang tau. Ambil batu tu balik, pulangkan je balik dekat tempat asal batu tu. Okey, sambunglah cerita pada cerita asal cerita saya nak cerita pasal kakak saya pergi camping tadi kan. Jadinya nak dijadikan cerita lah. Diorang kan pergi camping kan. Jadinya setiap malam ni diorang akan ambil turn untuk berjaga tau. Konon-kononnya ialah nak mengawal kawasan perkemahan lah. So, malam ketiga, which is malam terakhir perkemahan ni, turn kakak saya dengan dua orang kawan dia. Seorang yang lelaki nama Din dan seorang lagi yang perempuan nama dia Kima. Dan masa tu hampir pukul 3:30 pagi tau. Diorang bawa lampu sulur ni dan keliling kawasan perkemahan tu lah untuk pusing, orang kata buat rondaan lah. Dan sampai dekat satu kawasan tu tau, Din ni kata apa tau? Jap. Kima. Ira, berhenti kejap. Kenapa Din? Ada apa-apa ke? Shh. Cuba kau diam jap. Diam. Cuba kau dengar. Ada dengar bunyi apa-apa tak? Dan waktu ni, si Ira dengan Kima ni cubalah untuk nak senyap. Sebab diorang nak dengar betul-betul apa yang dia dengar kan. Dan diorang dengar bunyi air mengalir lah. Deruan air. Sebab memang tapak perkemahan ni pun dekat dengan sumber air. Dekat dengan macam sungai macam tu. Tapinya yang diorang pelik ni, siapa pula lah yang menyanyi tengah-tengah pagi buta. Time-time orang duk tidur macam ni kan. Dan suara perempuan tu mendayu-dayu tau, haming. Dan diorang dah start rasa tak sedap hati tau waktu tu. Tambah-tambahan pula si Ira ni memang agak lemah semangat lah kalau bab benda macam ni kan. Dan si Kima ni pula jenis macam orang kata curiosity dia memang kuat sangat lah. Dan dia pun ajak si Ira dengan si Din ni untuk ikut pergi kat mana arah suara tu. Sebab macam dengarnya macam dekat sangat dengan tapak perkemahan diorang ni. Korang, jom kita pergi tengok nak tak? Siapa pula lah yang tengah menyanyi tengah-tengah malam macam ni ya? Yalah Kima, aku tak berani lah. Tak nak lah Kima, tak payahlah tak payahlah. Jomlah kita balik Kima. Jomlah Ira, aku dengan Kima kan ada. Tak ada apa-apa lah. Kau relax lah, kau ikut je. Dan untuk pengetahuan anda semualah, tempat tu memang ada banyak tau batu besar-besar macam tu yang boleh dijadikan tempat untuk duduk dekat atas tu. Dan dalam air tu yang cetek pun ada batu-batu macam tu tau. Dan diorang pun berjalan mengikuti suara tu lah. Dan waktu ni diorang matikan lampu sulur tau. Dan cuma berharap pada cahaya bulan je waktu tu. Dan bila dah semakin dekat dengan suara tu lah, diorang menyorok tau dekat belakang satu batu besar. Dan masa tu lah, tiga orang ni ternampak ada 7 makhluk duduk dekat atas setiap batu tu dalam air tu lah.
dan lagaknya macam seorang puteri kat situ. Dengan pakaian diorang ni serba kekuningan dia, seakan-akan macam kerabat-kerabat diraja macam tu. Dan tangan mereka ni menyentuh-nyentuh air macam tu, macam main air lah lebih kurang, sambil menyanyi-nyanyi seakan-akan tengah bersantai-santai dekat situ. Dan masa ni yang peliknya, kakak saya tak rasa takut langsung tau. Maybe lah sebab kata dia penampakan tu tak menggerunkan langsung muka dia, nampak macam puteri gitu. Tapi semua puteri tu membelakangi diorang bertiga ni. So diorang ni tak nampak lah rupa mereka tu macam mana. Dan diorang bertiga macam terkaku tau kat situ. Tak pasti apa yang diorang nampak. Mustahil lah ada pasukan nasyid yang tengah buat rehearsal tengah-tengah malam dalam kawasan yang dikelilingi hutan pula tu kan. So dalam pada itulah si Kima tertekan pula lampu suluh tu, yang kebetulan pada masa tu betul-betul menghala, tujukan ke arah muka puteri tadi tau. Dan kakak si cakap masa ni lah dia ternampak ada seorang puteri tu yang Kima tersuluh wajah puteri tu, memang buat kakak saya tergamam tau. Sebab apa? Muka puteri tu sebiji muka Kima tau. Lepas tu kakak saya apa lagi, terus berlari lah. Dan kata dia makhluk tu boleh tersenyum pula pandang dia kan. Dan bila kakak saya ni dah lari, dua orang kawan ni pun apa lagi, ikut je lah lari juga kan. Dan mengikut cerita daripada kakak ni lah, wajahnya tu, wajah orang kata puteri tu lah, tak menakutkan pun, tapi seram bila dipandang. Faham-faham lah kan. Benda-benda macam ni kita tak boleh nak ganggu. Ada yang kita tak ganggu pun dia akan ganggu kita kan. So macam tu lah. So bila dah sampai dekat kemah cikgu tu lah, masing-masing dah termengah-mengah, dah menangis-nangis dah kat situ, sambil ceritakan apa yang diorang nampak kat situ pada cikgu yang bertugas pada malam tu. Jadinya esok pagi-pagi lepas solat subuh semua, diorang sarapan. Lepas tu cikgu bagi taklimat. Cikgu kata, jom kita kemas semua barang-barang, kita terus bertolak, gerak balik pada pagi ni juga. Padahal kalau ikutkan tentatif program perkemahan diorang ni lah, diorang sepatutnya balik pukul 3 petang. Yalah, mungkin cikgu tak nak ambil risiko agaknya, tak nak ada apa-apa kan. Ni sebelum jadi apa-apa, baik kita balik dulu. Katanya lebih kurang macam tu lah. Jadinya masa kakak saya ceritakan benda ni lah pada kami semua, dia dah cerita sebenarnya benda ni pada ayah saya dululah. Dan arwah ayah saya cakap, sebab itulah masuk hutan ada adab dia. Ibaratkan macam kita masuk rumah orang lah, tapi kita tak nampak tuan dia dengan rumah dia kan. Macam tu lah lebih kurang. So korang kena jaga-jaga tau. Dan waktu tu mungkinlah waktu tengah mereka ni keluar bersantai. Dan ayah saya cakap kemungkinan besar itu adalah bunian. Dan ayah saya cakap kalau kita tak kacau diorang, insya-Allah diorang tak akan kacau kita. Mungkinlah rumah mereka dekat dengan tapak-tapak perkemahan tu kan. Jadi diorang memang main-main kat situ lah. Dan pasal bunian ni pula, ayah saya kerap kali cerita tau sebenarnya. Sebabnya adalah seorang kawan arwah ayah saya ni, katanya dia kahwin dengan seorang puteri bunian. Dan memanglah kalau ikut betulnya secara hukumnya memang tak boleh tau. Tapi kawan arwah ayah saya ni berkeras. Dan arwah ayah saya cakap, jadi lepas tu dia dah tak dapat nak jumpa dah dengan kawan dia. Dah tak tahu dah mana hilangnya kawan dia tu. Mungkinlah dia dah orang kata dibawa ke alam lain. Dan saya tanya lagi pada ayah ni, habis tu kalau kawan ayah tu meninggal macam mana? Macam mana kita yang hidup kat atas dunia ni nak ziarah kubur dia? Dan ayah saya cakap, kuburnya ni takkan ada dekat alam ni. Mungkin dah masuk ataupun dah dikebumikan dekat alam lain tu. And by the way lah, nasib baiklah tak ada apa-apa yang jadi pada kakak saya and kawan-kawan dia pada malam tu. Dan ini adalah kisah pembukaan, kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah pembukaan ni? Semoga anda terhibur Sebabnya KSM ada lagi kisah selepas ni. So korang stay tune and enjoy. Okey, untuk kisah yang kedua ni kisahnya datang daripada Encik Hairi yang selalu hantar kisah pada KSM tu kan. Okey, kita terus dengan kisah Encik Hairi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Hairi. Okey, nama saya Hairi macam biasalah. Saya memang selalu hantar kisah ni pada KSM kan. Okeylah, kisah satu kata dia, gangguan dekat rumah. Dan kisah ni terjadi pada kakak saya. Nama kakak saya ni Yan kata dia. Dan cerita dia macam ni. Saya mempunyai 3 orang kakak.
Yang mana tiga-tiga kakak ni semuanya dah kahwin. Cuma kakak nombor 1 dengan nombor 2 saja yang tinggal bersama dengan saya dengan mak dekat Ipoh ni. Dan lebih tepat lagi, kami tinggal dekat Ipoh ni, dekat Ampang Ipoh tu. Siapa tahu kat mana Ampang Ipoh tu, boleh komen-komen lah. Okey, cerita ni ataupun kisah ni terjadi pada sekitar tahun 2008 macam tu. Dan kakak sulung saya ni bekerja dekat Ipoh waktu ni. Dan suami dia pula bekerja di Kedah. Jauh tu, hubungan jarak jauh lagi tu kan. Jadinya, bila hari Khamis malam Jumaat macam tu, suami dia akan baliklah ke Ipoh untuk nak berjumpa dengan kakak saya lah. Pada malam kejadian ni, selalunya Kak Yan ni memang akan masuk tidur awal. Dan kakak saya nombor 2 ni namanya Emma. Dan dah jadi kebiasaan lah. Untuk Kak Emma ni memang selalunya dia akan tidur memang lewat lah. Dan dia ni lah yang akan selalu tolong saya untuk buka kunci rumah kalau saya balik lewat. Biasalah kan budak bujang kan. Memanglah balik lewat selalu pergi melepak dengan kawan-kawan kan. Okey, nak dijadikan cerita lah. Khamis malam tu Kak Yan dah tidur awal tau. Dah masuk tidur awal. Dan sebelum dia tidur tu, dia dah pesan dah dekat Kak Emma tu. Emma, nanti kan kalau laki aku sampai, kau tolong aku bukakan pintu untuk dia boleh tak? Aku dah ngantuk sangat lah ni, Emma. Tak larat dah aku nak buka mata ni. Leng kau ni, Kak. Kau ni mai. Memanglah macam itu. Selalu je lah. Kau ni tak apalah. Nanti aku tolonglah. Kau nak tidur lewat lah konon. Tak apalah. Nanti aku bukakan pintu, ya? Kak. Jangan masuk dulu, Kak. Kejap. Laki kau sampai pukul berapa ni? Tadi laki aku call. Kata dalam pukul 3 lebih macam tu kot dia sampai. Kau jangan lupa pula, Emma, bukakan pintu untuk dia nanti. Yelah kau ni. Jadi ni macam tu lah. Dalam jam 3.30 pagi macam tu, suami kakak saya tu pun sampai. Disebabkan kawasan rumah kami ni kecil dan tak ada ruang untuk suami Kak Yan untuk park kereta dia kat depan rumah ni. Jadinya terpaksalah dia park kereta tu jauh sikit daripada rumah. Dan lepas dah park jauh tu, memanglah of course lah kenalah menapak sikit untuk balik ke rumah ni. Dan masa dia dah nak sampai dekat depan rumah mak ni, dia perasan tau macam ada orang perempuan rambut panjang tengah berdiri dekat tepi pokok pelam depan rumah mak saya tu lah. Dan suami kakak saya tu ingatkan yang tu adalah Kak Emma ni. Jadi dia pun malas lah nak ambil peduli. Dia pun keluarkan handphone daripada poket dia waktu ni dan dia try call Kak Yan saya lah. Konon-kononnya nak beritahu lah isteri dia ni yang dia dah sampai rumah ni kan. Jadinya dia pun call kakak saya. Dua, tiga kali tau dia call Kak Yan ni. Tapi Kak Yan tak angkat-angkat tau. Yelah mungkin Kak Yan waktu tu dah tidur. Jadinya dia pun terus je lah berjalan-jalan sampailah depan rumah mak saya tau waktu tu. Dan dia lalu dekat tepi pokok pelam tu lah. Dan dia tengoklah perempuan yang disangkakan Kak Emma tu. Tapi yang peliknya perempuan tu sikit pun tak toleh dekat dia tau. Dan dia siap tegur lagi tau. Kak Ngah. Buat apa kat situ, Kak Ngah? Malam-malam ni cari buah pelang ke apa? Dan bila dah ditegur pun, masih lagi perempuan tu tak jawab tau. Jadinya, suami kakak saya ni pun malas lah nak panjang cerita kan. Dia pun dah penat kan waktu tu. Balik kerja ni terus shoot balik ke rumah mak ni kan. Mana tak penatnya kan. Jadinya dia pun teruslah menuju dekat pintu rumah mak ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Long, masuklah. Kak Yan dah tidur dah tu. Ngantuk sangat kata dia tadi. Kak Ngah? Kak Ngah, awak kat sini ke? Tadi abang ingat awak yang berdiri kat luar, kat tepi pokok pelam tu. Dan waktu ni, dua-dua kali tau, tengok pokok pelam kat depan rumah mak ni. Tapi tak ada sesiapa tau kat situ. Dan terus Kak Ngah, terus tutup pintu kan. Terus terdiam dua-dua ni. Dah tak kata apa-apa dah. Tak terkeluar dah bunyi ni. Dan Kak Emma cepat-cepatlah kunci pintu rumah tu. Terus masuk bilik dia. Selimut satu badan, menggigil-gigil dia ketakutan pada malam tu. Dan malam tu Kak Emma ni memang kena ganggu dengan kau-kau punya. Dengan teruknya. Kata dia dengar bunyi ketukan pintu sepanjang malam tau.
Dan memanglah malam tu dia memang langsung tak boleh nak tidur. Tak tahulah bila dia terlelap ke terpengsan ke sebab sedar-sedar je. Emma? Oh Emma. Emma. Bangunlah nak. Dah subuh dah ni. Dan ini adalah kisah seram kedua pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Okey tak? Okey. Kalau okey, kita terus dengan kisah yang ketiga. Sebab kita ada lagi 2 kisah. Kita terus dengan kisah yang ketiga. Okay guys, untuk kisah yang ketiga ni dan kisah ni masih lagi dengan daripada Tuan Hairi kita ni. Kita terus dengan kisah yang ketiga ni. Okay, kisah ni terjadi dekat rumah yang sama lagi. Masih dekat rumah yang sama, rumah mak saya dekat Ipoh ni. Dan masa ni arwah ayah masih hidup lagi. Dah jadi rutin harian mak saya ni. Bila hari abah saya ni kena dialisis, mak akan bangun awal daripada biasa. Mak akan masakkan nasi lemak dan kuih-kuih untuk dibawa ke KPJ Ipoh tu untuk nak dijual dekat sana. Kiranya macam ni lah. Alang-alang dah bawa ayah saya ni untuk dialisis tu. Sambil-sambil tu bolehlah mak saya meniaga sekali kat situ. Sebabnya arwah ayah saya pergi dialisis tu pukul 4 pagi. Dan dekat kafe KPJ tu pula buka pukul 8 pagi nanti. Barulah dibuka kan. Jadinya nurse ke pesakit ke yang mana yang lapar tu bolehlah beli makanan daripada mak saya dulu. Okey, sambung cerita semula Jadinya lah pagi tu mak saya bangun awal tau. Dalam pukul 3 pagi macam tu. Untuk nak siapkan jualan nasi lemak dengan kuih-kuih tu lah. Dan dalam masa tengah mak saya ni bungkus nasi lemak tu lah, dia dengar macam suara lelaki tau. Panggil dia daripada pintu belakang rumah waktu tu. Akak. Bunyi apa pula tu? Ya Allah, pagi-pagi buta pula ni. Dan masa tu mak saya dah menggigil lah. Tapi masih lagi tahu teruskan kerja-kerja membungkus nasi lemak dia ni. Dan untuk pengetahuan anda semualah, kat belakang rumah tu adalah sikit tanah. Dan dekat situlah mak saya ada tanam pokok pisang tau. Tu yang kat belakang rumah tu dia punya aura tu ada rasa lain macam sikit lah. Tiba-tiba Jadinya terkejut gila lah mak saya time tu kan. Teruslah mak saya ni bawa barang-barang buat nasi lemak apa semua tu. Angkut semua sekali. Sambung buat dekat ruang tamu depan. Takut punya pasal waktu tu, mak saya pun kejutkan kakak-kakak saya ni untuk temankan dia pada pagi tu. Dan gangguan tu terus senyap terus. Pagi tu macam tu je. Lepas kakak-kakak saya ni semua bangun temankan mak. Tapi mak saya langsung tak cerita pun kejadian ni pada kakak-kakak saya. Dia senyap je tau pagi tu. Dan gangguan seterusnya terjadi selang 2 hari. Dan malam tu waktu tu hujan lebat tau. Dan malam tu sejuk sangat rasa dia. Sampai kipas pun kita orang ni tak hidupkan. Tak pakai sebab terlalu sejuknya. Jadinya malam tu kakak saya ni dah bangun lah. Beberapa kali dah bangun, kejap terbangun. Sebabnya pergi buang air kecil. Sebabnya terlalu sejuk kan. Tapi yang last kali dia bangun ni, terbangun dalam pukul 2 pagi macam tu. Dan waktu tu masih hujan lagi tau. Lebat pula tu kat luar ni. Dan dia pun bangun, teruslah pergi ke dapur ni untuk nak pergi ke tandas. Dan betul-betul dekat sebelah pintu tandas ni adalah pintu dapur untuk keluar ke belakang tu tau. Dan kalau buka pintu belakang ni, dalam 2 langkah je, dekat situlah pokok pisang tu yang saya katakan tadi tu. Dan dekat belakang tu sikit lagi dah sampai dekat pagar belakang rumah. Jadinya kan, waktu tu
Huh. Aduh, kenapalah sejuk sangat malam ni kan? Hei, dah berapa kali dah aku ajak beli tandas tu ni? Siapa pula lah dekat belakang rumah ni? Sebab waktu tu risaulah, kot-kot pencuri ke apa kan? Jadi agak saya pun berdeham jugalah kan. Takut-takut ada benda lain kan. Akak saya waktu ni teruslah berlari masuk ke bilik semula. Terus tak jadi nak kencing. Terus tu esoknya dia terus demam 2 hari akak saya lepas tu kan. Dan ini adalah kisah untuk yang nombor 3 ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang nombor 3 ni? Okey, semoga terhibur sebab kita ada lagi satu kisah yang terakhir untuk malam ni. So korang stay tune ya. Okey, untuk kisah penamat pada malam ni kan, semoga anda masih lagi stay dengan KSM sebab ini adalah kisah yang terakhir. So korang stay tune. Kita terus dengan kisah yang terakhir untuk malam ni. Okey, kisah yang ni masih lagi terjadi dekat rumah yang sama rumah dekat Ampang, dekat Ipoh ni, rumah Encik Hairi kita lah. So, masa ni adik saudara saya ni tumpang tinggal dekat sini kerana dia belajar dekat kolej Ipoh tu dan tak dapat hostel dekat sana. Jadinya terpaksalah dia menumpang tinggal dekat rumah kami ni. Memandangkan bilik tu memang pun dah lama kosong kerana kakak saya yang nombor 3 tu dah pun berpindah dan menetap di Kuala Lumpur. Jadinya mak saya pun suruhlah dia ni gunakan bilik kakak saya yang nombor 3 tu. Dan bilik kakak saya ni ada dekat tingkat atas, tingkat 2 lah dekat rumah ni. Dan bilik yang paling belakang sekali. Okey, kisah dia macam ni Ada satu malam tu lah. Malam tu cuaca panas sangat tau. Memang panas sangat. Sampai kan dah buka kipas pun masih lagi terasa panas je. Rasa bahang sangat tau malam tu. Jadinya dia bukalah tingkap bilik yang menghadap ke belakang rumah tu. Kiranya waktu ni kalau anda bayangkan tingkap bilik dia tu macam mana tau. Kiranya dia buka je tingkap bilik tu, terus nampaklah pokok pisang dekat bawah tu kan. Jadinya malam tu dia tidur awal tau. Dalam 10 lebih malam macam tu, dia pun dah masuk tidur tau. Sebabnya kata dia, esoknya ada kelas pagi. Jadinya nak dijadikan cerita lah. Dia terjaga tengah-tengah malam tu tau. Tak pastilah pukul berapa waktu tu. Sebab tak tengok jam kata dia. Dan time dia terbangun tu lah. Dia perasan macam ada buntut putih tau kat tingkap tu. Tapi waktu ni dia macam tak pasti lagi. Sebabnya baru terbangun daripada tidur kan. Mata pun masih kesat-kesat lagi, tak berapa nampak je kan. Dan waktu dia kan, dia macam perasan benda tu nampak buntut tu macam bergoyang tau ke kiri ke kanan macam tu. Jadinya dia pun gosok-gosok lah mata dia. Dan waktu dia gosok-gosok mata dia ni, dah lama sikit barulah mata dia dah adjust waktu tu kan. Dia perasan, dia nampak dengan jelas Encik Pocong tu dekat tingkap. Nampak kepala dia tercongok, tersangkut macam tu dekat atas jendela tingkap tu waktu tu kan. Dia terus menggigil satu badan dan terus turun ke bawah dan tidur dekat ruang tamu je. Dan dia kata yang dia nampak tu muka hitam legam tau. Mata putih saja, mata hitam langsung tak ada. Dan bau tanah sangat-sangat kuat. Dan esoknya pagi dia terus demam panas terus. Dan tak pergi kelas lah dia pagi tu. Okey, kejadian kedua pula yang ini kata dia terjadi pada diri saya sendiri tau. Okey, pada Cik Hairi sendirilah. Kebetulan masa tu adik saudara saya ni lepak keluar dengan kawan-kawan dia lah. Maksudnya dia kata dengan saya dia balik lambat lagi tu. Dan malam tu sewaktu saya nak pergi bilik air lah. Sebab bilik saya dengan bilik adik saudara saya ni sebelah-sebelah je. Dan sebelah lagi tu ujung sekali toilet. Jadinya saya pun nak pergi toilet waktu tu lah. Saya pun lalulah depan bilik adik saudara saya ni lah. Saya pun jalan-jalan tu nak pergi toilet bilik air tu lah. Betul-betul depan pintu bilik dia yang dah tutup separuh tu kan. Saya dengar macam ada bunyi orang berdengkur tau. Siapa pula lah yang tidur dalam ni? Bukan ke budak ni tadi kata keluar balik lambat malam tadi? Malah lah. Salah dengar kot.
Jadinya saya pun teruslah pergi ke bilik air. Selesaikan saya dengan hajat saya apa semua, saya pun keluarlah daripada bilik air tu. Saya lagi sekali lalu dekat bilik adik saudara saya tu tau. Ada bunyi lagi pula. Serius lah mamat ni dah balik ke? Dan saya pun duduklah depan pintu bilik tu, dengarlah betul-betul. Yelah, bukan apa waktu ni, saya cuma nak confirmkan je. Dengar kan. Senyap pula. Dan saya pun waktu ni jadi rasa macam tak puas hati lah. Dan saya nak tengok juga dalam bilik tu tau. Dan waktu ni saya niatnya nak buka pintu bilik tu lah. Dan lagi seinci je tangan saya nak sentuh pintu bilik tu, nak tolak ni kan. Terus terkejut saya, melompat saya lah, terus lari masuk dalam bilik saya. Terus selimut satu badan dan malam tu segala surah yang saya hafal saya baca. Dan saya tertidur malam tu sambil peluk buku Yasin tu. Dan esoknya barulah saya tahu yang malam tu sebenarnya saya sendirian je kat rumah tu. Rupa-rupanya mak saya dengan kakak-kakak saya ni tak ada dekat rumah. Diorang balik kampung. Dalam hati saya, patutlah budak ni boleh berani balik lewat malam kan. Sebab biasanya mak saya lah orang kata garang, dia tak kasi balik lewat malam tu kan. Dan itu adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan? Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada hari ini ya. Okeylah, jadinya disclaimer sikit sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia ni. Semua kisah-kisah yang KSM sampaikan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ni. Anda anggap je lah macam anda tengah tengok movie seram. Macam tu lah kan. Tutup mata rapat-rapat. Bayangkan korang ada kat situasi cerita tu. Itu cukup. Tak payah terlalu serius ya. Baiklah. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Please. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support guys. See you guys in next video and take care guys and God bless ya.